Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kitab Fadilat Amal, Fadilat Al-Quran. Hadis keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna suratan fil Qur'ani salasuna ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakallazi biyadihil mulk. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Nisa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa Sahih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampunkan. Surah itu ialah surah Tabarakallazi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Ulang hadis. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu surah di dalam Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampunkan. Surah itu adalah surah Tabarakallazi, yakni surah Al-Mulk. Keterangan tentang surah Tabarakallazi juga, ada satu riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatiku menghendaki supaya surah ini berada di dalam hati setiap orang yang beriman. Mengikut satu hadis lagi, seseorang yang membaca surah ini, yakni surah Al-Mulk dan Alif Lam Mim Sajadah di antara solat maghrib dan isyak adalah seumpama seseorang yang beribadat sepanjang malam Lailatul Qadar. Adalah diberitakan juga bahawa jika seseorang yang membaca kedua-dua surah ini, 70 pahala akan dituliskan untuknya dan 70 dosa pula akan dijauhkan darinya. Mengikut riwayat yang lain, jika seseorang membaca dua surah ini, yakni surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah, dituliskan untuknya pahala yang menyamai pahala ibadat pada malam Lailatul Qadar. Ini juga yang telah disebutkan di dalam kitab Mazahirul Haqq. Imam Tirmizi radhiyallahu an telah meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan kemah di suatu tempat tanpa mengetahui di situ terdapat satu kubur. Tiba-tiba mereka yang mendirikan kemah itu terdengar seseorang yang sedang membaca surah Tabarakallazi. Maka mereka datang dan menceritakan peristiwa itu kepada Nabi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa surah ini akan menjaga pembacanya daripada azab Allah dan menjamin keselamatannya. Sayyidina Jabir radhiyallahu an telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sebelum membaca surah Sajadah dan surah Al-Mulk. Hadrat Khalid bin Ma'dan radhiyallahu an telah berkata bahawa satu riwayat telah sampai kepadanya yang mengatakan ada seorang pendosa besar yang selalu membaca surah As-Sajadah. Dia tidak pernah membaca surah yang lain. Surah itu telah mengembangkan sayapnya ke atas orang itu dan memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, orang ini kerap membaca daku, yakni surah As-Sajadah. Syafaat daripada surah ini diterima oleh Allah, maka kerana itu diperintahkan supaya setiap dosanya digantikan dengan pahala. Hazrat Khalid bin Ma'dan juga meriwayatkan bahawa surah ini, yakni surah As-Sajadah, akan merayu bagi pihak pembacanya di dalam kubur dan berkata, ya Allah, jika aku ini berada di dalam kitab-Mu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, hapuskanlah sahaja daku daripada kitab-Mu. Surah ini akan muncul dalam bentuk seekor burung yang mengembangkan sayapnya ke atas mayat dan melindungi mayat daripada siksaan kubur. Hazrat Khalid juga berkata bahawa semua kelebihan di atas adalah juga untuk surah Tabarakallazi. Hazrat Khalid sendiri tidak akan pergi tidur sehingga beliau selesai membaca kedua-dua surah ini, iaitu surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah. Hazrat Tawus radhiyallahu an berkata, kedua-dua surah ini telah mendatangkan 60 ganjaran yang melebihi setiap surah lain di dalam Al-Quran. Siksaan dalam kubur bukanlah suatu perkara yang ringan. Setelah meninggal dunia, kubur ialah perhentian pertama yang mesti seseorang lalui.
Apabila Sayyidina Uthman radhiyallahu an berdiri di atas satu kubur, beliau menangis dengan hebatnya sehingga janggutnya dibasahi air. Seseorang telah bertanya, "Tuan tidak akan menangis sebegini rupa jika disebut tentang syurga atau neraka, sebagaimana Tuan menangis ketika berada di kubur?" Beliau, yakni Sayyidina Uthman, menjawab, "Saya telah mendengar daripada Nabi Rasulullah SAW bahawa kuburlah tempat persinggahan pertama untuk menuju akhirat. Sesiapa yang terselamat daripada azab kubur, peristiwa-peristiwa selanjutnya akan mudah baginya. Sementara sesiapa yang tidak selamat daripada azab kubur, ujian-ujian yang lain akan menjadi lebih sukar baginya. Saya juga mendengar bahawa tidak ada satu keadaan pun yang lebih menggerunkan daripada keadaan yang ada di dalam kubur. Allahumma hfazna minhu bifadlika wa mannik. Ya Allah, peliharalah kami daripada keadaan tersebut dengan kurniaan dan anugerahmu. Semoga apa yang disampaikan dapat diamalkan dan disampaikan kepada sahabat yang tidak dapat hadir. Kita tahu